Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jadi saya minta maaf ya, ini sebenarnya siaran ulangan sebab tadi saya buat live dengan tajuk yang sama tetapi ada gangguan. Jadi jika audio jelas boleh tolong maklumkan kepada saya ya, dan sila like dan share ramai-ramai ya. Jadi hari ini kepada yang baru masuk, saya ini siaran ulangan ya, sebab tadi line dia putus-putus, ada gangguan ya. Baik, dalam live hari ini saya akan jelaskan berhubung dengan satu kemungkinan, satu senario di mana PKR dengan UMNO akan bergabung ya. Jadi mengapa saya katakan demikian? Baik, jadi anda lihat sebelum PRU 15 ya, dari awal lagi Zahid bermaharaja lela. Zahid melakukan banyak perkara yang menyebabkan UMNO makin ditolak oleh masyarakat Melayu Islam. Jadi mungkin anda tertanya-tanya kenapa Zahid melakukan demikian sedangkan ini hanya akan memudaratkan UMNO dan masa depan UMNO. Jadi kita dah tahu sebenarnya sebelum PRU 15 segala yang Zahid lakukan adalah untuk menyelamatkan tengkuk dia ya, seperti menjadikan parti UMNO tu parti Zahid. Itu semua kita dah tahu. Malah Zahid sendiri dah mengaku dalam konvensyen MIC sebelum PRU 15 bahawa segala yang dilakukan termasuk mengawalkan PRU itu adalah berkait dengan kes mahkamah dia. Dan sesiapa sahaja yang membuat cadangan yang tidak sehaluan dengan Zahid ataupun menegur ataupun mengkritik segala yang dilakukan yang dilihat akan menyebabkan orang Melayu tidak sokong UMNO, pemimpin berkenaan sama ada dipecat atau digantung. So memang jelas Zahid menjadikan UMNO seolah-olah parti peribadi dia. Dan pada PRU 15 kita lihat makin ramai orang Melayu menolak UMNO, menyebabkan UMNO mencatat prestasi terburuk dalam sejarah dengan hanya 26 kerusi. Tetapi selepas PRU 15, Zahid terus melakukan perkara-perkara yang semestinya boleh mencetuskan kemarahan orang Melayu. Kalau sebelum PRU 15 dia bersumpah demi Allah tidak akan kerjasama dengan Anwar dan DAP, tetapi selepas PRU 15 dia terus bekerjasama dengan Anwar dan DAP. Dia tak kisah ya orang Melayu fikir apa, dia terus bekerjasama dengan Anwar dan DAP. Dan ini telah menyebabkan lebih ramai Melayu menolak UMNO dan prestasi UMNO jauh lebih buruk berbanding dengan PRU 15 pada PRN baru-baru ni ya. Pada PRN baru-baru ni UMNO jatuh lagi dan ini semuanya gara-gara Zahid. Dan sekarang pula kita berdepan dengan PRK Pulai. Selepas kejatuhan teruk UMNO pada PRN kali ini, Zahid masih tidak ingin berundur dan ini akan menyebabkan Melayu makin meluat dan ini akan menyebabkan prestasi UMNO akan menjunam lagi ya. Dan oleh kerana prestasi UMNO menjunam dan oleh kerana UMNO adalah sekutu PH, maka dijangka PH juga akan menunjukkan prestasi yang buruk pada PRK Pulai. So, pendek kata, lagi lama Zahid berada dalam UMNO sebagai presiden dan lagi lama Zahid dan UMNO bekerjasama dengan PH, lagi teruk pencapaian PH dan BN selang setiap bulan lah makin teruk. Dan ini semestinya satu perkara yang membimbangkan. Tapi anda nampak tak PH bimbang? Anda nampak tak Zahid bimbang? Dia tak bimbang. Dia tak bimbang. Cuma yang bimbang adalah anda semua di media sosial, hari-hari menulis di ruang komen Zahid tak lama, biar Zahid sebagai presiden, tak lama lagi UMNO akan berkubur, pada PRU 16 UMNO akan pupus dan sebagainya. Itu komen-komen anda dan semestinya PH pun baca komen-komen anda, barisan pun baca komen-komen anda. Tapi ada tak mereka kisah? Tak ada ya. Dan Zahid malah nak buat roadshow kononnya, nak jelaskan kepada akar umbi mengapa UMNO bekerjasama dengan DAP. Semestinya dia akan beritahu ini adalah titah agung. Tetapi benarkah ianya hanya kerana titah agung? Sebenarnya anda boleh tolak ya, titah agung tu kita hormat, tapi kita tolak tepi dulu. Sudah terbukti UMNO dan DAP sudah merancang untuk kerjasama sebelum PRU 15 ya. Buktinya
ada banyak pendedahan yang dibuat oleh pihak-pihak terlibat, termasuk Tajuddin Abdul Rahman yang beritahu dia duduk dalam mesyuarat sebelum PRU 15 di mana diputuskan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional akan kerjasama. Tetapi penyokong-penyokong ditipu bulat-bulat oleh Zahid. Walaupun dah rancang, tapi dia tipu, dia sumpah demi Allah tidak akan kerjasama dengan Anwar dan DAP. Begitu juga Anwar beria-ia tidak akan kerjasama dengan kleptokrat. Jadi jika Zahid dan Anwar sanggup menipu penyokong-penyokong mereka, dan sekarang ni anda lihat mereka tidak kisah prestasi PH dengan BN menjunam, kita boleh jangka ada perancangan sulit lain di antara PH dengan BN yang kita tidak tahu. Jadi apakah perancangan itu? Satu kemungkinan adalah UMNO dan PKR bercadang nak gabung. Jadi anda lihat sekarang PKR ada 31 kerusi, DAP ada 40 kerusi. Jadi orang akan kata PKR ni baruah DAP. UMNO ada 26 kerusi. Jadi semestinya UMNO akan dilihat sebagai parti baruah DAP kerana orang tahu UMNO ni bergantung sangat kepada PH. Tetapi esok jika PKR bergabung dengan UMNO, PKR 31, UMNO 26, jumlahnya 57. 57 ni jauh lebih besar dari DAP. Maka orang akan berhenti kata UMNO atau PKR ni baruah DAP. Cuma persoalannya, UMNO ni di bawah Barisan Nasional, PKR ni di bawah Pakatan Harapan. Jadi bila bergabung UMNO dengan PKR ni, andai kata berlaku, jadi gabungan ni duduk bawah siapa? PH ke atau bawah BN? Satu kemungkinan yang saya lihat ialah, dan ini saya percayalah benda ni, ialah UMNO akan bergabung dengan PKR. Dia akan tukar nama dia, contohnya UMNO Adil. Sama macam dulu UMNO dibubarkan, kemudian pada tahun 1988 ditubuhkan UMNO baru. Sebenarnya UMNO yang ada sekarang ni bukannya UMNO yang ditubuhkan pada 1946. UMNO yang ditubuhkan pada 1946 dibubarkan pada 1988 dan ditubuhkan UMNO baru. Jadi UMNO yang ada sekarang ni lahir pada 1988. Tapi selang beberapa hari ke beberapa minggu ke selepas penubuhan UMNO baru, perkataan baru digugurkan dan dia jadi UMNO. Jadi lepas PKR dengan UMNO bergabung, mungkin dia pertukar nama jadi contohnya UMNO Adil. Selepas tu lama-lama dia gugurlah Adil, dia jadi balik UMNO. Cuma kali ini UMNO daripada 26 kerusi, selepas PKR bergabung akan dapat 57 kerusi. Kemudian Anwar Ibrahim jadi Presiden UMNO baru ni, UMNO Adil. Dan UMNO Adil ni, gabungan PKR dengan UMNO ni akan duduk bawah Barisan Nasional. Jadi dia akan pura-pura keluar daripada PH, tak mau kawan dah dengan PH. Jadi UMNO Adil ni atau UMNO baru ni akan duduk bawah Barisan Nasional dengan 57 kerusi dan Anwar Ibrahim sebagai Presiden UMNO dan juga Anwar Ibrahim sebagai pengerusi Barisan Nasional. So kemudian Barisan Nasional akan terdiri daripada UMNO bawah Anwar Ibrahim dengan 57 kerusi dan Pakatan Harapan akan tinggal amanah dengan DAP. Jadi selang beberapa bulan ke beberapa minggu ke, kemudian Parlimen akan bubar. Parlimen bubar, mereka buat PRU 16. Tapi sebelum tu mereka akan kempen lah. Mungkin benda tu akan makan masa beberapa bulan selepas UMNO dan PKR bergabung. Mereka akan kempen, mereka akan yakinkan rakyat, tengok Anwar dah sekarang jadi Presiden UMNO. UMNO dengan PKR dia tak ada kaitan dengan DAP dan Zahid pun bukannya pemimpin UMNO. Jadi mungkin penyokong PKR yang merajuk sebab PKR bekerjasama dengan kleptokrat akan kembali, dan mungkin sedikit sebanyak penyokong UMNO yang lari ke perikatan akan kembali. Itu harapan mereka. Jadi bila dah yakinkan sebilangan pengundi Melayu, mungkin dah yakinkan 20 atau 25% pengundi Melayu yang dah pinggirkan UMNO dan pinggirkan PKR untuk kembali, maka Parlimen bubar dan Barisan Nasional di bawah Anwar Ibrahim akan berkempen tanpa PH. PH akan berkempen sendiri, Barisan Nasional bawah Anwar Ibrahim akan kempen berasingan. Dan kemudian selepas PRU 16, mungkin Barisan Nasional akan catatkan peningkatan kerusi dan PH akan
seperti biasalah dapat kerusi-kerusi yang di kubu kuat mereka. Kemudian bekerjasama balik lepas PRU 16 dengan majoriti ataupun jumlah kerusi yang lebih besar. Ya, itu saya lihat satu-satunya penjelasan yang masuk akal mengapa Zahid tidak kisah UMNO sedang merosot, dan mengapa Anwar tidak kisah UMNO sedang menarik PH ke bawah atau sedang menjunamkan prestasi PH. Tapi sebelum semua ni akan dilakukan persempadanan semula. Untuk persempadanan semula ni Anwar memang perlu sangat majoriti 2/3, kerana tanpa majoriti 2/3 Anwar tidak boleh lakukan persempadanan semula. Persempadanan semula ni akan dilakukan sedemikian rupa supaya kubu-kubu kuat DAP bertambah, kubu-kubu kuat PKR bertambah, kubu-kubu kuat UMNO yang duk berbaki ni akan bertambah. Contohnya ada satu kawasan PKR, penyokong dia beratus ribu. Mereka akan pecahkanlah tempat tu kepada 2-3 kerusi supaya PKR dapat 2 kerusi tambahan. Kemudian DAP dapat 2-3 kerusi tambahan daripada satu kawasan yang sedia ada. Begitu juga UMNO akan dapat 2-3 kerusi tambahan daripada kawasan yang sedia ada. Jadi mereka akan lakukan semua ni sedemikian rupa sehingga mungkin DAP, UMNO, PKR, Amanah, semua kalau kita gabungkan ada 30 kerusi tambahan dalam parlimen yang merupakan kerusi yang senang menang. Jadi esok lepas pilihan raya, Barisan Nasional dan Pakatan Harapan akan ada lebih banyak kerusi. So inilah saya lihat perancangan sebenar, yang saya percaya perancangan sebenar. Dan Anwar juga dia dah capai matlamat dia untuk jadi Perdana Menteri. Tetapi jangan lupa dia pernah dipecat dari UMNO. Jadi dia pun nak jadi Presiden UMNO, saya kira. Sebab itulah saya jangkakan MP-MP UMNO memikirkan untuk kosongkan kerusi. Ini antara sebabnya lah. Of course ada sebab lain. Bila MP-MP UMNO kosongkan kerusi, dan jumlahnya bukan 7 ya, saya dipahamkan jauh lebih dari 10 yang memikirkan untuk mengosongkan kerusi secara beransur. Jadi katakan 10 MP UMNO kosongkan kerusi. Jadi kalau 10 kosongkan kerusi, daripada 222 dalam parlimen tinggal 212. 212 bahagi 6 adalah 106. Daripada 106 itu, untuk Anwar dapat majoriti 2/3 tak boleh bila MP-MP ni kosongkan kerusi. Jadi nak lakukan persempadanan semula ni susah. Bila susah lakukan persempadanan semula ni, jadi perancangan PKR gabung UMNO dan sebagainya semuanya akan jadi dalca. So, dan tambah pula bila MP-MP kosongkan kerusi, kita tahulah mungkin Sabah dan Sarawak akan turut serta dan Anwar akan tumbang lah. So itu sedikit sebanyak penjelasan saya, ulasan saya berhubung satu kemungkinan yang cukup masuk akal kenapa Anwar dan Zahid tidak kisah dengan perosotan prestasi PH dan BN. Ya. Dan mengapa saya fikir ada perancangan untuk jadikan Anwar Presiden gabungan UMNO dan PKR. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa.